Guys, korang suka layan video anime kan? Tak lengkap layan anime tanpa aksi mengunyah jajan. Korang jangan risau, Omar Candy akan menemani korang layan anime dengan penuh asyik. Kesedapannya akan membuatkan korang non-stop mengunyah hingga ketak kepala. Omar Candy adalah sejenis soft nugget candy yang chewy di mulut, digabungkan dengan rasa lemak susu berkrim serta campuran kacang premium yang sehat. Omar Candy amat sesuai dimakan untuk semua peringkat usia. Omar Candy juga adalah candy sehat yang pertama di Malaysia. Bukan itu sahaja, aku juga menawarkan korang hadiah menarik bagi setiap pembelian yang berjaya mengumpulkan 3 kad gold karakter anime yang berbeza-beza. Korang layak untuk mendapat satu t-shirt yang menarik khusus daripada Scoverto. Pemenang akan dipilih selepas jualan tamat. Cepat guys, get it now dan cargas. Omar Candy with anime gold card ini limited edition, hanya dibuka order sampai kehabisanul stok sahaja. Lepas ni kita dah tak offer dah. Get it now. Siapa cepat dia dapat. Ikutu ya Rudamo. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. Alright guys, first of all aku nak beritahu, as this video dihasilkan, aku sekarang sedang berada di Bintulu, di Bumi Kenyalang, menyertai satu safar dengan orang-orang yang hampir dengan Allah, tengah belajar amalkan ilmu hadis, which is belajar bersohbat dengan orang yang hampir dengan Allah. Okay, tak apa, back to our main topic hari ni. So setelah bercuti selama seminggu, akhirnya chapter 1038 is just around the corner untuk menghampiri kita, dan kita bakal diisi dengan satu lagi pendedahan baharu. So sebelum chapter terkeluar, macam biasa kita dihidangkan dengan spoiler baharu. So guys, mungkin esok kita akan terus review chapter baharu tersebut. Tapi sebelum itu, aku nak share dengan korang dulu sedikit spoiler yang aku dapat. Alright, tanpa membuang masa lagi, jom let's proceed with the content. Resepi Uncle Sokong, tinggi kualiti gadinya, sungguh enak dimakan begitu saja. Chapter 1038 nanti akan bertajuk Kid and Law versus Big Mom. So this will be another main event dalam peperangan di Onigashima setelah Kaido versus Luffy. So dalam chapter sebelum ni, walaupun Luffy hanyalah newcomers dalam era perlanunan dan boleh dikira sebagai hingusan berbanding Kaido, tapi Luffy mampu memberikan saingan yang hebat untuk Kaido, sehingga Kaido sendiri mengakui kehebatan Luffy sampai Kaido bukalah kungfu mabuk dia. Yang tu pun belum lagi dapat menyaingi Luffy. Padu tak padu Luffy ni. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Kaido sebenarnya berlawan dengan Luffy dalam keadaan handicap, atau boleh dikatakan dalam keadaan bukan full power, which is aku quite agree juga, sebab compared to Luffy, Kaido dah pun berlawan dengan opponent lain sebelum ni, dan dalam masa yang sama juga Kaido sedang berlawan dalam keadaan dia sedang mengagihkan kuasanya yang pada aku agak besar bagi mengalihkan sebuah pulau ke Flower Capital. Tapi apa-apa pun, itu tidak boleh dijadikan alasan lah kan, sebab masa lawan dengan Oden dulu pun dia main kotor juga. Kalau tak, awal dulu lagi dia dah mangkat dipijak dah, ya kan? Okay, so itulah tajuk untuk chapter 1038 nanti, which is Law dan Kid menentang Big Mom. So dalam chapter 1038 nanti juga kita akan dapat melihat sebuah cover page yang cukup menyayat hati, yang mana barulah kita tahu kenapa Ichiji, Reiju dengan Judge termenung panjang. Rupa-rupanya Yonji dengan Niji telah pun berjaya diberkas oleh Mon Dio dalam buku dia, macam Luffy dengan Nami kena dulu. Tak sure sama ada diperangkap macam Luffy atau macam haiwan-haiwan eksotik yang lain dibukukan, macam Kinokobito tu. Ingat lagi tak? Alah, makhluk yang ada macam tontata tu, cuma bezanya dia ada 4 kaki dan macam cendawan sikit bentuk dia. Tapi apa-apa pun, bottom line is Yonji dan Niji telah pun ditawan. So that is the price yang kerajaan Jerman perlu bayar dalam usaha dorang melarikan diri. Geng-geng Sun Pirates pula kita tak tahu macam mana kisahnya pula kan. Aladdin, Wadatsumi, Praline dan yang lain-lain tu kan. Maybe nanti akan didedahkan kot dalam cover story ni nanti. Dan dalam chapter 1038 nanti juga kita akan dapat melihat pertarungan antara Fukurokuju menentang Raizo, yang mana tubuh kedua-dua mereka sedang dijilat api, tapi diorang tetap berdegil untuk melepaskan teknik pelumpuh diorang masing-masing. Cuma yang aku hairan, kenapa Oda tinggalkan pertarungan diorang ni di akhir-akhir peperangan Onigashima ni? So aku mula tertanya-tanya sebabnya untuk alasan apa. Maybe nantinya Oda akan dedahkan satu misteri yang agak penting, maybe untuk Onigashima atau Wano dari fight diorang berdua ni kot. Sebab tu Oda simpan pertarungan ni sampai ujung-ujung peperangan kan. Korang rasa macam mana? Sila tinggalkan pendapatan korang dalam akaun bank aku.
Kemudian scene beralih ke arah aras dua Onigashima. Samurai-samurai di situ kelihatan terperangkap dengan kepungan api dan tidak dapat melarikan diri. Dan tiba-tiba atap telah runtuh dan hampir menghempap para samurai di situ. Namun Jinbei telah muncul dan berjaya menahan perkara tersebut. Jinbei menjerit sambil termengah-mengah mengarahkan supaya mereka melarikan diri dan mula tertanya-tanya bagaimana api dapat tersebar dengan begitu cepat dan mengarahkan supaya membantu yang lain-lain untuk melarikan diri kerana jika tidak ramai yang akan mati. Kemudian scene beralih ke live floor. Samurai-samurai di situ telah melarikan diri dari sebuah ledakan di tempat Big Mom bertarung. Chopper yang sedang bersama Dr. Miyagi dan Missy Tristan melihat apa yang terjadi dan mula merasakan terdapat sesuatu perkara yang ganjil telah berlaku kepada tubuhnya. Kemudian tubuh Chopper kembali ke bentuk normal dan Chopper berkata bahawa dia berjaya kembali ke bentuk normalnya. Namun sekarang ada sesuatu yang lebih penting dan dia memberitahu kepada Dr. Miyagi bahawa dia merisaukan keadaan Zoro. Kemudian Dr. Miyagi berkata bahawa iya, untuk ubat itu sememangnya memberi pemulihan yang luar biasa, namun dia juga akan merasakan kesakitan 2 kali ganda setelah itu. Zoro sangat terluka sehingga tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Sekiranya sakit itu digandakan dan belum sempat dialog Miyagi itu dihabiskan, scene telah beralih ke bahagian luar istana Onigashima. Zoro telah menyedarkan diri namun seseorang telah muncul di hadapannya. Sambil menahan rasa sakit, Zoro bertanya dengan penuh terkejut, "Kamu siapa dan kenapa dia tak dapat bergerak?" "Woi, berhenti! Berhenti!" ujar Zoro. Kemudian kita dapat melihat satu sosok dengan kain penutup kepala dan membawa sabit besar muncul di hadapan Zoro. Sosok itu dikelilingi dengan aura yang tersangat aneh. Dan apabila panel di zoom in, kita dapat melihat sosok itu mirip seperti Brook yang tubuhnya bertulang, tidak berdaging. Kemudian scene telah beralih ke arah menara kanan Onigashima di bahagian yang sangat dekat di tempat Zoro berada. Franky telah berjaya men-knock out musuh di jalan yang dia lalui ketika dalam perjalanannya mencari Zoro. Franky tertanya-tanya seberapa jauh King the Wildfire melayangkan jasad Zoro dengan serangannya sebelum ini. Dan di situ kita menjadi tahu bahawa Franky masih lagi belum mengetahui kemenangan Zoro ke atas King. Kemudian scene beralih ke arah ruangan bahagian shielding di aras 1. Dan di situ kita dapat melihat konco-konco Beast Pirate telah berjaya dikalahkan oleh Izo. Dan kemudian scene telah beralih ke arah aras 1 di bahagian basement, iaitu tempat di mana Izo berada. Dan dari situ kita dapat melihat bahawa Izo menerima satu luka di bahagian perutnya dan di situ juga darah telah mengalir keluar. Dan tiba-tiba Izo memusing tubuhnya ke belakang dan mengacukan senjatanya ke belakang. Dan di situ kita dapat melihat bahawa Izo telah menerima kunjungan daripada 2 ejen CP0. Kemudian berlaku dialog di situ antara mereka. Dan bos CP0 di situ mengatakan bahawa pada ketika ini mereka perlu menetapkan fokus mereka kepada Mugiwara Pirate sehingga mereka jumpa target asal mereka. Dari kata-kata bos CP0 itu, Izo telah terdiam dan kemudian dia berkata dan menafikan pergerakan CP0 dari target mereka, dan mungkin setelah itu Izo akan menjadi penghalang dan pencabar kepada CP0 itu, dan berkemungkinan juga Marco akan turut hadir membantu Izo di situ. Kemudian scene telah beralih ke arah gudang senjata di bahagian basement dan di situ kita dapat melihat Yamato sedang turun melangkah ke bahagian tangga terakhir. Dia kemudiannya berkata bahawa dia akan tiba tepat pada masanya sambil termengah-mengah. Namun ketika Yamato mencapai bahagian di mana terdapatnya bahan letupan di situ, dia telah melihat Kazenbo telah pun berada di situ dan hampir menyentuh bom-bom yang berada di situ. Dan sebelum perkara buruk terjadi, Yamato telah bertindak dengan pantas dan bersiap dengan serangan Namoji Hyuga dan membekukan bom yang berada di situ. Namun Kazenbo telah menyentuh bom yang ada di situ dan mula mencairkan ais yang dibekukan oleh Yamato. Yamato yang menyedari tindakan dia itu tadi hanya sia-sia, dia kemudiannya mengalihkan serangannya ke arah Kazenbo dengan serangan Mahoroba Illusion Blade. Dengan serangan itu, Yamato telah memukul Kazenbo dengan kanabonya dan perkara tersebut berjaya menarik perhatian Kazenbo. Lalu Kazenbo mula mengeluarkan tangan dari tubuhnya dan kemudian menyerang Yamato. "Orochi sama," ucap Kazenbo, dan melihatkan Kazenbo yang mengeluarkan tangannya, Yamato menjadi sangat terkejut. Dan kemudian scene telah beralih ke arah live floor di Onigashima. Siapa nak come first? Dalam segmen SNF hari ini, aku nak highlightkan satu IG shop yang menjual t-shirt anime, iaitu IG Tishatsu Store. Tishatsu Store menawarkan promosi combo One Piece. Harga asal RM120 untuk 3 helai, tapi kali ini harga offer 100 sahaja untuk 3 helai. Jimat banyak guys. Bukan itu sahaja, bagi setiap pembelian set combo, korang akan dapat free postage seluruh Malaysia, free stiker anime, free wanted poster dan free keychain One Piece. Tapi untuk 100 pembeli terawal sahaja. So cepat-cepat serbu dan follow IG Tishatsu Store untuk grab promo combo One Piece.
Link aku letak di ruangan description di bawah. Apa yang student akan dapat bila dah belajar dalam Lucina Gold Mastery? Yang pertama, ilmu advanced trading yang masih trader tercari-cari sampai sekarang. Yang kedua, percuma e-book rahsia Gold Mastery yang bernilai RM199 yang akan diberikan secara percuma. E-video kelas yang telah direkod full advanced topic, boleh ulang banyak kali setiap masa nak ulang kaji. Group discussion, grup untuk semua student berkongsi idea dan berbincang. Dan seterusnya, free signal gold setiap minggu. Boleh tengok feedback dan outcome student yang telah withdraw beratus-ratus USD sehari. InsyaAllah semua boleh jadikan trading sebagai kerjaya. Now everyone can trade. Di sana kita dapat melihat Big Mom sedang menyerang Kid dan Law bertubi-tubi. Dan melihat perkara tersebut, kru Law dan Kid meminta supaya Big Mom berhenti. Big Mom kemudiannya berhenti dan berdiri betul-betul di hadapan Law dan Kid yang terluka parah dan terbaring di tanah. Sambil termengah-mengah, Big Mom mengatakan bahawa dia merasakan kesian kepada kru mereka berdua. Sementara itu, kru Law menjerit merisaukan kapten mereka. Big Mom kemudiannya meneruskan lagi ujarnya, "Jangan bangun lagi." Mama, ucap Big Mom sambil tertawa. Law dan Kid benar-benar telah dikalahkan. Big Mom juga kita dapat melihat berada dalam keadaan yang sangat penat namun tidak memiliki cedera yang parah. Kru Law dan Kid cuba untuk membantu kapten mereka masing-masing. Namun Big Mom telah menyerang kru Kid dan Law sambil berkata, "Maaf, medan perang tidak boleh diisi dengan sampah." Kemudian Big Mom menyerang mereka dan ketika menerima serangan tersebut, kru Law dan Kid menjerit serentak. Kemudian Big Mom mula melihat ke bahagian atap dan mula berkata bahawa nampaknya pertarungan antara Kaido dengan Luffy masih lagi belum berakhir. Kemudian Big Mom menyeru Hera, homisnya, untuk ke bahagian bumbung Onigashima untuk mengakhiri pertarungan ini kerana dia juga semakin kepenatan. Dan sebelum Big Mom dapat melangkah ke arah bumbung Onigashima, tiba-tiba Law bangkit dan bersiap untuk menyerang Big Mom lagi dengan teknik awakeningnya, Chrome Anastasia. Law kemudiannya menusuk lengan kanan Big Mom dan sebahagian dari mukanya dengan pedang milik Law. Pedang Law telah menembus ke bahagian bawah mulut Big Mom dan keluar melalui pipi kiri Big Mom. Dan semua orang yang melihatkan serangan tersebut menjadi terkejut dan para konco-konco Kaido menjerit merisaukan yang Big Mom telah mati. Sementara para homies Big Mom juga turut menjerit. Dan Chopper yang juga melihat perkara itu telah berkata dengan penuh pelik, pedang apa yang Law gunakan itu? Dan sambil termengah-mengah, Law telah menjawab bahawa ini adalah serangan terakhirnya dan berharap supaya serangan ini berjaya menewaskan Big Mom. Dan Law mendedahkan bahawa tiada kecederaan ketika Law menikam Big Mom. Namun sebelum Law selesaikan kata-katanya, Big Mom tiba-tiba menjerit, "Berhenti!" Dan kemudian Law meneruskan serangannya. Shock Will, sebuah gelombang kejut yang sangat kuat telah menghantam Big Mom dari dalam tubuhnya dan darah telah keluar dari mulutnya. Big Mom kemudiannya telah rebah. Homies Big Mom cuba untuk menyerang Law, namun sebelum mereka menyerang Law, terdapat sesuatu yang telah mengalihkan perhatian mereka. Ternyata Kid telah menarik semua logam yang berada di area tersebut ke dalam tubuhnya, termasuklah homies besi yang ingin menyerang Law tadi. Kid berkata, "Semua benda logam, ikutlah magnetku." Big Mom kemudiannya melihat ke arah Kid dengan penuh rasa tidak percaya bagaimana Kid masih mampu dapat menegakkan kakinya untuk berdiri. Big Mom kemudiannya berusaha mendekati Kid dengan perasaan yang tersangat marah. Kid telah menciptakan sesuatu yang besar dengan logam yang dikumpulkannya. Kemudian Big Mom bertanya kepada Kid untuk kepastian setelah melihat kesungguhan Kid yang menginginkan kepalanya. Dan kemudian Kid telah berkata sambil tertawa dan memberi sebuah kiasan yang sangat menarik. Kaido pastinya telah hampir dikalahkan. Dan jika kau membiarkan hanya setitis pun air jatuh ke batu pada setiap hari, ia bakal membuatkan batu itu lekuk. Kemudian Kid yang merasakan mustahil Big Mom langsung tidak merasa sakit dari serangan-serangan sebelumnya, sekali lagi menyerang Big Mom dengan serangannya yang terlihat seperti lembu raksasa yang lebih besar dari Big Mom. Dan lembu itu merempuh Big Mom dan kemudian Big Mom telah jatuh ke tanah. Kemudian Kid telah berkata, "Hei perempuan tua kutuk." Dan kemudian Kid dan Law senada berkata bahawa mereka berdua sama sekali tidak akan membenarkan Big Mom kembali ke bahagian atap dan rela mati demi mempertahankannya. Dan chapter pun tamat. Dan menariknya, minggu depan manga akan keluar seperti biasa. Mantap. So guys, that's all yang aku boleh kongsikan dengan korang untuk kali ini. Sudah pasti insya
InsyaAllah aku akan terbitkan another video untuk chapter review dengan memaparkan sekali keratan manga untuk kita tonton bersama. Okay, alright guys, see you in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi